Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Cikgu. So, hari kita akan sambung untuk sains tahun 5 iaitu fasa bulan. Anda semua dah bersedia? Jom kita mulakan. Okey, apakah yang kita akan belajar hari ini? Objektif pembelajaran hari ini, okey, cikgu harap di akhir kelas nanti, okey, murid-murid dapat menyatakan terdapat okey, 8 fasa bulan berdasarkan takvim Qamari dan juga dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 fasa bulan dengan betul. Okey? Okey, pertama sekali kita hendaklah tahu apakah itu fasa bulan. Okey, fasa bulan ialah bentuk-bentuk bulan yang kelihatan berbeza ketika bulan beredar mengelilingi bumi. Okey, kemudian fasa bulan kerana kita akan melihat bahagian-bahagian bulan yang berbeza yang disenari oleh cahaya matahari. Okey? Okey, so di sini cikgu menunjukkan secara umum, okey, fasa bulan yang berlaku. Okey, so apabila bulan beredar mengelilingi bumi, okey, perubahan bentuk bulan akan berubah, berbeza-beza bentuknya. Okey, kerana dia memantulkan cahaya matahari ke arah bumi. Okey, so kat sini anda boleh lihatlah, okey, petunjuk bagaimana bulan kelihatan daripada angkasa. Okey, masih bentuk sfera. Okey, cuma bahagian kirinya cerah kerana mendapat cahaya matahari. Tetapi daripada pandangan pemerhati dari bumi, anda boleh lihat, okey, dia berubah-ubah. Cahaya yang dipantulkan tu, okey, berubah-ubah bergantung pada kedudukan bulan waktu itu. Okey, so bila kedudukan bulan pun akan berubah, okey, sinaran cahaya matahari yang dipantulkan pun akan berubah-ubah. Okey, bergantung pada kedudukan bulan. Okey, so kat sini kita boleh lihat cahaya matahari berada di kiri, so akan menentukan fasa bulan yang pertama iaitu anak bulan. Kena tengoklah. Okey, kemudian anda kena ingat bulan dia beredar arah lawan jam. Cikgu buat anak panah besar ni, arah lawan jam. Okey, seterusnya selepas fasa anak bulan, okey, fasa anak bulan dia gelap daripada bumi kerana bulan tidak dapat memantulkan sebarang cahaya matahari ke arah bumi. So daripada pandangan kita di bumi, okey, bulan ni kelihatan gelap. Okey, seterusnya fasa yang kedua ialah bulan sabit. Okey, so kat sini anda perasan bentuknya si terbalik. So si terbalik tu menunjukkan di mana okey, cahaya matahari dipantulkan tu dia sedikit sahaja yang dapat dipantulkan ke bumi. Seterusnya bulan pun akan beredar mengelilingi bumi dan fasa seterusnya yang ini ialah fasa bulan separa. So dia dekat suku dah. Dia dekat suku nak habis, dia akan terus ke fasa bulan separa. Seterusnya fasa bulan hampir purnama. Okey, dia dah hampir nak terang dah, dapat sebahagian besar daripada cahaya matahari ke arah bumi, dapat pantulkan dah. Seterusnya fasa bulan purnama. Di mana di sini adalah fasa bulan yang paling terang sekali, cahaya yang dipantulkan ke arah bumi. Okey, so kat sini kita boleh lihatlah selalunya berlaku pada hari ke-15 setiap takvim hijrah. Takvim hijrah tu apa? Nanti kita akan tengok kejap lagi. Seterusnya ialah fasa bulan hampir purnama. Dekat sini anda boleh lihat, okey, perubahan keterangan cahaya matahari tu makin malap pula, makin sedikit yang dapat dipantulkan dan diikuti oleh fasa bulan separa. Okey. Dan akhir sekali fasa bulan sabit, si betul. So kat sini anda boleh lihat, okey, di mana pantulan cahaya mataharinya bermula daripada belah kanan, kanan dan apabila sampai belah hampir purnama, dia akan bulan akan bergerak mengelilingi bumi dan cahaya matahari pun dipantulkan pun berikut juga, iaitu belah kiri, kiri dan kiri. So setiap fasa ni cikgu akan terangkan kejap lagi. Jom. Okey, jom kita kenali setiap fasa bulan. Tadi kita dah lihat 8 fasa bulan, kita akan lihat seterusnya dengan lebih terperinci lagi. Anda dah sedia? Jom. Okey, fasa yang pertama ialah anak bulan. Okey, anda boleh perhatikan gambar yang cikgu tunjukkan ini. Okey, fasa anak bulan dia kelihatan tidak
cerah daripada pandangan pemerhati dari bumi. Okey. Jika anda perhatikan kedudukan bulan dia berada betul-betul bertentangan dengan matahari dan juga bumi. So dia berada di antara matahari dan bumi. Okey, anda masih ingat lagi kita belajar topik yang lepas? Bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya matahari. So di sini anda boleh lihat, okey, bahagian bulan yang gelap menghadap kepada bumi. Okey, ini separuhlah yang gelap. Sebab bulan tidak dapat memantulkan cahaya mataharinya ke bumi. So anda boleh lihatlah, jika anda bayangkanlah ada garis pantulan, okey, matahari pantulkan cahaya ke bulan dan bulan memantulkan semula ke matahari. So bumi tidak mendapat sebaran cahaya pantulan daripada bulan. Okey, so boleh lihat di sini kenapa fasa bulan, anak bulan tidak kelihatan cerah kerana bulan tidak dapat memantulkan cahaya matahari. Alright. Okey, fasa seterusnya ialah fasa bulan sabit. Jika anda perhatikan pada gambar yang cikgu tunjukkan ini, okey, fasa bulan sabit ialah sebahagian kecil saja permukaan bulan yang akan disinari cahaya matahari menghadap bumi. Okey, jika anda lihat di sini, okey, so dekat sini kita boleh lihat matahari, okey, bulan akan memantulkan cahaya matahari tapi hanya kelihatan sedikit saja dari permukaan bumi. Dan jangan lupa bagaimana kedudukan untuk bulan sabit. Dia daripada kalau anak bulan tu dia bentuk seperti C terbalik untuk fasa bulan sabit yang pertama. Okey, dia bentuk seperti C terbalik. So dimula dengan kanan kanan kanan, kiri 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 kiri. Okey, nanti anda akan tengok selepas ini. Okey, fasa seterusnya ialah fasa bulan separa. Okey, untuk fasa ketiga ni, okey, anda boleh lihat gambar yang cikgu tunjukkan di dalam slide ini. Okey, separuh permukaan bulan yang disinari cahaya matahari akan menghadap bumi. Tadi hanya suku saja. Ini separuh daripada permukaan bulan yang disinari cahaya matahari akan dilihat daripada kita di bumi. Jangan lupa kedudukannya kanan-kanan. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, fasa seterusnya yang keempat ialah fasa bulan hampir purnama, iaitu sebahagian besar permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Anda boleh lihat hampir, kita nampak hampir separuh bulatan. Lebih daripada separuh bulatan yang akan kita lihat bersinar daripada permukaan bumi. So ini adalah namanya bulan hampir purnama. Okey, dan fasa inilah anda boleh lihat daripada jauh macam spotlight tu kan. Okey, namanya fasa bulan purnama. Okey, jika kita rujuk pada gambar yang cikgu berikan ini, keseluruhan bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari akan menghadap bumi. Kebiasaannya sentiasa muncul pada hari ke-15 takwim Qamari ataupun takwim hijrah kita panggil. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang takwim hijrah. Yang penting anda tahu jika anda lihat di langit pada waktu malam, bulan sangat terang. Seperti spotlight, lampu spotlight tu. Okey, itu menunjukkan fasa bulan purnama pada hari ke-15 pada takwim hijrah atau Qamari. Okey, fasa bulan yang ke-6 iaitu fasa bulan hampir purnama. Anda pun boleh lihat hampir sama dengan yang sebelum ini, fasa bulan hampir purnama. Cuma di sini anda lihat kedudukannya adalah berbeza daripada sebelum ini. Maksudnya masa ini kedudukan bulan sudah hampir tamat untuk mengelilingi bumi. Okey, so sebahagian besar permukaan bulan yang disinari cahaya matahari akan menghadap ke bumi. Okey, so kita boleh lihat arah cahaya matahari yang dipantulkan tu, okey, dia berada di belah kanan. Okey. Next kita tengok apakah fasa seterusnya. Okey, fasa yang ketujuh ialah fasa bulan separa. Okey, di sini anda boleh lihat separuh permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Okey, bahagian yang disinari cahaya matahari pula, okey, dia lebih tertumpu kepada bahagian kiri bulan tersebut. So kita hanya nampak hanya separa sahaja bulan bahagian kiri yang akan bersinar kerana dipantulkan cahaya matahari. Okey, so kat sini lah bayangkan ada anak panah dipantulkan semula ke bumi. Okey, dia berada pada fasa bulan separa.
Dan fasa yang terakhir ialah fasa bulan sabit. Okey, dekat sini bentuknya seperti bulan sabit yang kita biasa lukis. Ini menunjukkan fasa bulan yang hampir nak tamat. Okey, fasa bulan yang terakhir itu fasa bulan sabit. Itu sebahagian kecil permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap ke bumi. Okey, so ini adalah fasa bulan sabit yang biasa kita lukis kan. Okey, so ini adalah fasa bulan yang terakhir untuk fasa-fasa bulan yang kita telah pelajari. So ada 8 fasa kesemuanya. Jangan lupa. Okey, jom kita tengok apakah itu takwim Qamari. Takwim Qamari juga dikenali sebagai takwim hijrah kerana ditentukan berdasarkan perubahan fasa bulan. Itulah namanya takwim Qamari. Okey, Qamar dalam bahasa Arabnya maksudnya ialah bulan dalam bahasa Melayu. Okey, so kat sini cikgu tunjukkan contoh bulan Muharram. Okey, fasa bulan anda telah ketahui ada 8 fasa. Okey, seterusnya tarikh Qamari. Okey, bagaimana ditentukan? Okey, jom kita tengok contoh bulan Muharram. Okey, 1 Muharram. Okey, tarikh Qamarinya ialah 1 dan 2 hari bulan. Okey. So, 1 hari bulan ni menentukan fasa anak bulan. Okey, fasa anak bulan 1 hari bulan setiap bulan Hijrah. Seterusnya, fasa bulan seterusnya ialah fasa bulan Sabit iaitu 3, 4, 5, 6. Diikuti fasa bulan Separa 7, 8, 9, 10 dan fasa bulan hampir purnama 11, 12, 13. Okey, ini adalah fasa bulan paling penting iaitu fasa bulan purnama iaitu 15 hari bulan setiap bulan Hijrah berdasarkan takwim Qamari. Okey, so kat sini 15 hari bulan menunjukkan fasa bulan purnama yang terang sekali. Okey, selepas itu, bulan pun beredar mengelilingi bumi dan dia akan ke fasa seterusnya iaitu fasa bulan hampir purnama 17, 18, 19 dan 20 diikuti fasa bulan separa. Okey, dan ikuti fasa bulan sabit 25, 26, 28 dan akhir sekali dia akan ke bulan seterusnya iaitu selepas Muharram ialah Safar. Okey, so dia akan putar semula, beredar semula menjadi fasa anak bulan dan beredar mengelilingi bumi semula. Okey. Alright. So kat sini anda boleh lihatlah cikgu letak sifir kat sini 244, 33, 444. Okey, 443. Itu kan nombor telefon itu adalah sifir di mana kita nak ingat tarikh-tarikh ataupun berapa lamakah setiap satu fasa itu berlaku. Kena ingat sebab nanti kalau ada soalan keluar. Okey, apakah fasa bulan pada hari ke-21? Macam mana nak kira? So, inilah sifirnya. 244, 33, 443. Okey, so lagi satu cikgu nak tekankan anda jangan lupa di mana fasa anak bulan seterusnya bulan sabit. Okey, bentuknya ada si terbalik dulu. Okey, si terbalik maksudnya dia belah kanan yang terang dahulu. Okey, kanan, 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 seterusnya bulan purnama, seterusnya kiri, kiri, kiri. Kena ingat. Kalau tak nanti salah lukis, salah semua jawapan anda. Okey, cikgu harap anda faham. Alright. Okey, jom kita bina fasa bulan. Apa yang anda perlukan hanyalah 4 keping Oreo, okey, 1 sudu, kertas A4 putih, kertas warna apa-apa pun tak apa sebenarnya, pen dan juga pensel. Jom kita tengok sama-sama. Okey, rumusan pada hari ini. Apa yang kita telah belajar? Kita telah mengetahui terdapat 8 fasa bulan. Okey, seterusnya perubahan fasa bulan ini digunakan untuk menentukan takwim Qamari ataupun takwim hijrah kita kenalinya. Okey, so cikgu harap dengan kelas ini dapat membantu anda untuk mengenali dan mengetahui fasa bulan sebanyak 8 ini dengan lebih mudah. Okey, so tugasan
kenapa cikgu bagi tugasan supaya dapat menguji kefahaman anda. Kalau kita belajar tak buat latihan, lama-lama pengetahuan kita akan pergi begitu sahaja. So, untuk siapa yang ada buku teks boleh buat muka surat 216 nombor 1 saja buat dalam buku tulis anda ataupun buku musra digital muka surat 72 dan 73. Okey, jangan lupa buat. Okey, sampai di sini saja kelas bersama cikgu. Terima kasih kerana sudi menghadiri kelas Fasa Bulan bersama cikgu. Okey, jangan lupa klik butang subscribe di bawah jika masih berwarna merah dan kelabukannya. Kerana anda akan menjadi orang yang pertama untuk mengetahui video terbaru dari cikgu. Sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.